Akhirnya, pembangkang bersuara juga berkenaan dengan ringgit dan juga pelbagai masalah yang telah dicetuskan oleh kerajaan perpaduan madani ini. Macam inilah yang kita nak. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa anda semua memang telah mengetahui bahawa sejak akhir-akhir ini, saya memang kerap menyerang pembangkang, terutamanya Bersatu, kerana mereka kelihatannya macam diam, tidak bersuara dan macam-macam lagi, sehingga ada yang berkata bahawa saya ini telah berpaling tadah. Tidak kurang juga yang mengatakan bahawa saya ini cuba untuk memecah belahkan Perikatan Nasional dan macam-macam lagi tuduhan. Sampai ada kata saya sudah menjadi tali barut kepada kerajaan perpaduan madani. Aduhai, macam-macam tuduhan yang korang lemparkan ya. Sejujurnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, serangan saya terhadap pembangkang ini tidak lain, tidak bukan, hanyalah untuk mengetuk mereka daripada lena, mengejutkan mereka daripada tidur yang panjang, memastikan mereka ini tidak lagi bermimpi, minta mereka ini kalau boleh biar bergerak, biar bersuara, ke hadapanlah, tampillah, tolong suarakan masalah-masalah yang kini sedang dihadapi oleh rakyat. Tolong cakna dengan isu-isu dan jangan lagi membisu, tak kiralah di dalam ataupun di luar parlimen. Sebab sekarang ini, rakyat sudah muak dengan kerajaan yang ada pada ketika ini. Rakyat mahukan perubahan. Rakyat mahukan sesuatu yang segar menggantikan kerajaan yang ada pada ketika ini. Tetapi bila pembangkang pula nampak macam tak bermaya, senyap sunyi seolah-olah macam lembu yang telah ditarik-tarik telurnya, jadi rakyat nak bergantung harap pada siapa masalahnya kan? Maka terpaksalah kami, para influencers, para YouTuber dan sebagainya, kami yang tampil ke hadapan dengan segala risiko yang kami tanggung sendiri untuk menyuarakan masalah-masalah rakyat. Padahal sepatutnya kami ini hanyalah pelengkap kepada pembangkang yang bertujuan menjadi check and balance kepada kerajaan. Sepatutnya pembangkang, Perikatan Nasional, MP-MP mereka ini yang mendahului dalam menentukan check and balance kepada kerajaan ini. Dan kami sekadar untuk menyambung suara anda. Sekarang macam dah terbalik. Kami yang bersuara, kami yang check and balance, tetapi kalau pembangkang sambung suara kami, tak ada masalah. Tengok-tengok pembangkang kelihatannya macam sambung pun tidak, berbunyi pun tidak. Kerana itulah saya kritik pembangkang pada ketika ini. Kau punya kritik. Bukan kerana benci, tetapi kerana mahukan perubahan. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya Dr. Rodi Jidin yang bertanggungjawab untuk menjadi check and balance kepada portfolio Kementerian Kewangan telah pun mengeluarkan video beliau berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun video itu bagi saya sangat-sangat ringkas dan bukanlah satu video yang begitu panjang, bukanlah satu video teknikal dan sebagainya, tetapi itu pun dah cukup sebenarnya untuk memastikan yang kerajaan ini diketuk daripada anganan mereka. Kerajaan ini dapat disedarkan betapa mereka ini cakap tak serupa bikin. Dan bila Dr. Radi yang mengeluarkan kenyataan tersebut, saya gembira. Saya sangat-sangat gembira. Kerana saya memang mengharapkan pimpinan utama daripada Perikatan Nasional, tak kiralah Bersatu ataupun PAS, keluar, tampil, bersuaralah untuk menegur kerajaan ini. Dan bagi anda yang mungkin belum tonton video tersebut, ini videonya. Jom kita saksikan video yang menarik ini. Maiden, ringgit jatuh. Mai Sabri, ringgit jatuh. Maiden, harga barang naik. Ismail Sabri, harga barang naik. Sebab itu kena tukar Anwar bagi harga barang turun. Soalannya, adakah harga barang semakin turun? Saya ulang, adakah harga barang semakin turun? Berkaitan dengan ringgit, adakah ringgit semakin mengukuh setahun di bawah kerajaan Madanun ini? Saya kongsikan fakta dan data berkaitan dengan nilai ringgit. Pertama, hari ini, untuk $1 Amerika, kita memerlukan RM4.80. Kadar RM4.80 ini merupakan kadar yang terendah selepas bertahun-tahun. Berkaitan dengan Singapore dollar atau dolar Singapura, nilai ringgit telah mencapai tahap yang paling rendah dalam sejarah. Lihat ini. Untuk sahabat-sahabat yang hendak menunaikan umrah atau haji kemudian, nilai rial berada pada tahap yang terendah dalam sejarah. Jadi saudara-saudari, secara keseluruhannya, jika kita lihat data nilai ringgit ini, kita lihat sepanjang setahun yang lalu, ringgit semakin lemah. Nak tahu kenapa ringgit jatuh?
cuba dengar ni. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Ya. Harga ringgit jatuh kerana tidak stabil. Orang tak yakin. Pelabur tak masuk. Sekarang ini nilai ringgit sedang jatuh. Kalau kita ambil hujahan tadi, maknanya apa? Saudara-saudari, fikirlah sendiri. Saudara-saudari, apabila nilai ringgit naik sebelum ini, kita dengar apa kata pemimpin Pakatan Harapan. Ucapkan tahniah kepada beliau dan juga Kerajaan Perpaduan atas kejayaan nilai mata wang ringgit dapat menjadi lebih kukuh dalam satu tempoh yang singkat pada awal-awal pembentukan Kerajaan Perpaduan. Dengar tu. Bila ringgit naik sikit, dia kata, ringgit naik ni sebab kepimpinan mereka lah. Jadi, saya pernah tegur pemimpin kerajaan Madanon ini berkaitan dengan kenaikan dan kejatuhan nilai ringgit. Ini teguran saya. Kita sedarkan rakyat secara keseluruhannya bahawa punca kenaikan ringgit atau kejatuhan ringgit ni banyak. Bukan sebab hanya pertukaran kerajaan. Saudara-saudari, sebelum ini, bila ringgit jatuh, habis dibalonnya Menteri Keuangan. Kita dengar yang ni. Ini Menteri Perdagangan satu-satunya di dunia yang tak bimbang bila nilai ringgit jatuh. Saya heran. Dengar tu. Saya heran. Hairan. Kalau dulu beliau hairan, sekarang ni adakah beliau masih hairan? Saya tak hairan kalau beliau tak hairan. Kita dengar pula yang ni. Bila benda paling besar jadi, mata wang jatuh sampai RM4.50 untuk $1. Satu patah pun tak keluar daripada dia, saudara-saudari. Boleh tanya Datuk Seri Anwar masa 1997-98. Bila mata wang kita jatuh dan jatuh, itu krisis nasional. Dia ada kesan kepada semua rakyat. Dengar tu. Dahulu, Saudara Rafizi kata bila mata wang jatuh, satu patah perkataan pun Menteri Keuangan pada waktu itu tak cakap. Hari ini, wartawan bertanya kepada Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan berkaitan dengan kejatuhan nilai ringgit. Dengar ni. Can you comment on ringgit? Governor is here. Nak suruh Governor jawab. Kalau dahulu, sedap je kata mengapa Menteri Keuangan tak jawab. Hairan mengapa Menteri Keuangan tak jawab. Hari ini, apabila ringgit semakin jatuh, wartawan bertanya tentang kejatuhan ringgit, Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan minta Governor pula jawab. Ini menunjukkan kerajaan tidak serius menangani dan mengambil kira kesan kejatuhan nilai ringgit. Itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, sangat-sangat jelas apakah yang telah disebutkan oleh Dr. Radhi Jidin. Sangat-sangat luar biasa. Ini yang kita nak daripada pimpinan pembangkang. Ini yang kita nak daripada pimpinan Perikatan Nasional. Berani bersuara, hentam kau-kau. Sebab kerajaan kita ini dah terlampau selesa. Pembangkang tak bersuara sangat. Kerana itu mereka boleh melakukan apa sahaja mereka suka. Kalau pembangkang kuat, jangan harap kerajaan ini berani untuk buat apa-apa. Walaupun pada ketika ini, kerajaan kita ada 2/3. 2/3 ke apa ke, kalaulah suara kita kuat, kalau suara pembangkang kuat, ditambahkan lagi dengan suara para YouTubers, para influencers seperti saya, Wabi Vara dan ramai lagi, serta suara anda semua, rakyat Malaysia, jangan harap kerajaan ini berani untuk buat perkara seperti ini. Luar biasa tuan-tuan dan puan sekalian. Ini yang kita nak dan saya harapkan lebih ramai lagi pimpinan pembangkang, Perikatan Nasional, Bersatu ataupun PAS ataupun gerakan. Tolong bangkit, bersuaralah demi rakyat. Bersuaralah demi negara ini untuk membebaskan kita semua daripada kerajaan yang sangat-sangat tidak cerdik ini. Dan kalau boleh kita tak nak Sani Hamzan terus berkata seperti ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.